Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan untuk sama-sama kita mempertingkatkan ilmu dan amal di musim-musim perintah kawalan pergerakan. Mudah-mudahan segala gerak-geri kita, klik kita pada handset ke laptop dan sebagainya untuk menambah ilmu dikira sebagai satu amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan urusannya untuk masuk ke dalam syurga. Nabi SAW menggunakan istilah yaltamis. Nabi tak kata yabhathu fihi ilman, yatlubu fihi ilman. Nabi kata yaltamisu. Apa beza semua istilah ni? Biasanya bila kita merujuk kepada menuntut ilmu, digunakan istilah talab, at-talib, al-matlub, sesuatu yang dituntut. Kerana ilmu ini bukan senang untuk kita menguasainya. Susah. Berjaga malam nak faham satu-satu persoalan fiqh, persoalan bahasa Arab, persoalan hadis, kadang-kadang rumit. Memerlukan pemikiran yang begitu mendalam. Jadi nak menjadi seorang penuntut ilmu itu bukan benda yang mudah. Tapi Nabi SAW menjanjikan kemudahan untuk menempuh jalan ke syurga bagi orang yang hanya yaltamisu, iaitu nak ambil sedikit ilmu sahaja. Bukan mesti dia faham, bukan mesti dia menguasai, tidak. Cukup dia ada kecintaan kepada ilmu, nak dengar ilmu baru. Maka itu sudah cukup untuk menjanjikan kepadanya jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dimudahkan jalan-jalan ke syurga. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kitab Fiqhus Sunnah. Dan saya tidak ikut sebiji-sebiji dalam kitab. Kita ambil isu-isu yang berbangkit supaya kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan. Terutamanya dalam masa yang terdekat kita akan menempuh bulan Ramadan. Belum pasti lagi adakah mungkin dibenarkan salat berjamaah seperti mana kita dibenarkan ke pasar, ataupun sebaliknya masih tidak boleh dijalankan salat berjamaah. Jadi kita akan sebut beberapa hukum hakam yang berbangkit pada bulan Ramadan. Walaupun benda itu menjadi rutin lah. Setiap tahun tanya benda yang sama. Setiap tahun tanya benda yang sama. Tapi kadang-kadang manusia itu lupa, ataupun orang kata makin dengar dapat ilmu baru. Dengar lagi dapat ilmu baru. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Apa itu puasa? Puasa ni maksudnya al-imsak, menahan diri. Tahan diri itu imsak. Lebih kurang as-sabru. Sebab tu bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sebagian ulama menafsirkan kalimah sabar dalam ayat tersebut dengan tafsiran berpuasa. Erti kata lain, bila kita nak minta pertolongan Allah, kita kena puasa, kita kena salat. Kerana itu Nabi SAW bila nak mengerjakan salat istisqa, Nabi memerintahkan para sahabat suruh puasa dulu, kemudian baru salat. Jadi puasa ini merupakan salah satu cara untuk menjadikan doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari sudut istilah, puasa bermaksud imsakun nafs anil akli wasyarab min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan diri daripada makan dan minum bermula terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Terbit fajar ni pun dulu timbul isu yang panjang. Masalah kenapa subuh dilewatkan. Maka mulalah teori konspirasi, dia kata dunia nak kiamat dah, subuh makin lewat dan sebagainya. Sedangkan kalau mereka yang mengaji dalam bidang hadis, mereka akan dapati ramai syuyukhul hadis, ulama-ulama hadis ni, mereka sembahyang subuh lagi lewat daripada kita. Dia sebab isu masalah subuh ni, apa dia panggil tulu' al-fajr, tala'a, muncul.
Tulu' al-fajr, kemunculan waktu subuh di mana cahaya matahari nampak di ufuk langit naik semakin cerah. Maka soalan timbul, bilakah cahaya itu muncul? Itu yang menjadi persoalan. Kalau ikut kajian moden, ada yang kata ketika matahari berada 20 darjah di bawah ufuk. Ada yang kata ketika matahari 18 darjah di bawah ufuk. Ada yang kata ketika matahari 16 darjah di bawah ufuk. Dulu kita pakai matahari 20 darjah di bawah ufuk. Sebab tu subuh kita awal. Tapi Kelantan dari dulu memang duk guna matahari berada 19 darjah di bawah ufuk. Pelik daripada negeri lain. Maka bila JAKIM keluarkan geran, adalah sekumpulan pengkaji, mereka cerap di belah Kelantan dan mereka dapati subuh waktu munculnya cahaya fajar tu dipanggil al-fajr kerana dia yanfajr. Dia meletup. Maksudnya langit kelam, tiba-tiba cerah dan cerah tu semakin cerah. Sat je. Bermula naik cahaya di ufuk langit sehingga matahari naik sepenuhnya itu waktu yang singkat, tidak begitu lama. Jadi itu semua adalah ijtihad para ulama. Kalau di UK, US, kadang-kadang NGO mereka sampai meletakkan waktu subuh ni 12 darjah di bawah ufuk. Tu dia lagi lewat. Dia satu darjah tu lebih kurang 4 minit. 2 darjah 8 minit. Kita dulu pakai 20 darjah, subuh 5 berapa dah? 5:07. Subuh 6:03 minit, tolak 8 minit. Jadi 5:55. 5:55. Subuh 5:55 pada kedudukan matahari 20 darjah di bawah ufuk. Bila tukar fatwa baru 18 darjah di bawah ufuk tambah 8 minit jadi 6:03 minit. Jadi kalau negara ada tempat-tempat dia pegang matahari berada di bawah ufuk sampai 12 darjah. Berapa minit tu? 18 tolak 12, 6 darjah. 6 kali 4, 24 minit. Jadi, kalau ikut mereka, subuh masuk 6:03 minit tambah 24 minit, 6:27 minit. Dekat 6:30 tu. Lagilah lewat. Jadi sebenarnya itu benda, apa kata, khilaf yang panjang, lebar. Dan sekarang kita berpegang kepada subuh berada pada posisi 18 darjah di bawah ufuk langit. Jadi lewat sikit. Akan datang mungkin ada pengkaji baru pula, dia kata dak 16 darjah. Lagi lewat lagi. Akan datang ada kata lewat lagi 15 darjah bawah ufuk langit. Lagilah lewat subuh. Baik, itu benda akan datang. Itu dimasukkan tulu'ul fajr sehingga ghurubus syams, matahari terbenam sepenuhnya. Masuk habis dalam ufuk langit. Ini pun masalah. Kadang-kadang bila awan penuh dekat atas tu nampak macam siang, cerah. Selalu kita kan kadang-kadang azan maghrib tapi luar masih cerah. Sebab matahari masuk di bawah ufuk langit, tetapi awan di atas tu dekat, dia pantul cahaya jadi macam waktu siang balik. Cerah. Baik. Ala kulli hal, kita nak bincang tentang masalah berpuasa dan isu-isu berbangkit tentang berpuasa. Antara isu yang semakin famous pada hari ini adalah masalah boleh tak bayar fidyah sebelum puasa. Apa hukum membayar fidyah sebelum puasa? Sebab dia bagi alasan lagu ni. Dia kata sekarang ni ramai orang susah. Yang kerja sendiri tak ada pendapatan. Walaupun kajian bagi bantuan, tapi orang kata apa? Berapa sangat bantuan kerajaan dibanding dengan pendapatan biasa. Kerajaan bagi 1,000. Kadang-kadang jual tepi jalan ni, kena time dia dapat sampai 3,000, kadang sampai 5,000 sebulan. Jadi kalau dapat 1,000 itu memang sangat-sangat menjejaskan ekonomi. Maka dia pun berpandangan, dia nak sedekah awal. Dia nak sedekah awal, dia nak bayar fidyah siap-siap. Dia tak mau bayar lepas Ramadan. Sebelum Ramadan datang, dia nak bayar fidyah siap-siap. Boleh ke tidak? Fidyah ni sepatutnya dibayar selepas Ramadan ataupun ketika Ramadan. Kerana apa? Kerana asal fidyah ni adalah
kita yakin kita tak mampu berpuasa. Dan tidak mampu itu adalah ketidakmampuan kekal. Baik. Kita kena faham dulu. Kenapa membayar fidyah? Sebelum kita masuk, adakah boleh kita bayar fidyah awal? Nak bayar sekarang ni? Senang. Kira masuk Ramadan dah lapang dah. Tak mau fikir dah. Jadi adakah boleh kita bayar fidyah sebelum Ramadan? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang hukum meninggalkan puasa Ramadan ada dua. Pertama, Allah sebut فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Dan orang-orang yang orang-orang yang bermusafir, orang yang sakit atau bermusafir, maka hendaklah dia menggantikan pada hari lain. Itu pertama, menggantikan. Yang kedua, Allah sebut wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ke atas orang-orang yang tidak mampu untuk mengerjakan puasa, maka hendaklah dia membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Baik. Jadi dua isu. Pertama qada, kedua fidyah. Bila kena qada, bila kena fidyah. Qada Allah sebut musafir dan juga sakit. Fidyah Allah sebut orang yang tak mampu. Maka panjanglah perbahasan para ulama dalam masalah ni. Antara Syekh Sabit pun bawa riwayat Ibnu Abbas, tua-tua dia dah tak darat puasa. Bukan tak darat sangat. Dia kira orang tua-tua nak kata lagu mana. Macam kita lah, muda-muda tu. Muda, kita lah muda lagi tapi dulu lagi muda. Dulu saya usia belasan tahun, kalau nak puasa tak sahur pun tak ada masalah. Sekarang kalau puasa tak sahur memang cari pasal lah. Memang sakit perut, sakit kepala, sakit otak, macam-macam. Semua senak habis. Jadi begitulah juga orang tua. Walaupun kadang secara zahirnya kaki gerak kuat lagi, jalan kaki kuat lagi. Kadang-kadang bila dia nak berpuasa tu jadi satu masyaqqah yang berat. Susah. Maka Ibn Abbas bayar fidyah bagi bulan puasa di bulan Ramadan. Baik. Secara mudahnya, dalam mazhab Syafi'i, dia membahaskan kedua ayat ini. Dia kata, kalau uzur yang sementara, maka hanya perlu qada. Kalau uzur yang kekal, barulah dibayar fidyah. Uzur yang sementara dan uzur yang kekal. Uzur sementara apa dia? Contohnya, sakit ya. Sakit sat ya, demam panas. Habis demam, kena puasa balik. Musafir pun sat je, takkan musafir sampai mati kot. Musafir, habis musafir balik, qada balik. Adapun uzur yang kekal adalah biasanya melibatkan pertama orang tua yang telah uzur, yang kedua sakit yang tak ada harapan untuk lega, kanser ke contohnya. Itu adalah uzur yang kekal. Maka mereka yang ada uzur kekal, mereka perlu membayar fidyah. Orang yang ada keuzuran sementara, lepas tamat tempoh uzurnya, dia kena qada balik. Jadi terbitlah pula isu masalah apa? Perempuan yang menyusu. Kalau dia menyusu, dia tak larat, maka dipanggil uzur sementara. Sebab sementara anak tu menyusu, dia tak boleh nak qada. Dia hanya perlu qada puasa sahaja. Tapi seandainya perempuan ni, dia tak puasa bukan kerana dia tak larat, tapi dia risaukan anak, nak kias ke mana? Timbul persoalan. Nak kiaskan ke mana? Sama ada nak kiaskan kepada uzur sementara atau uzur kekal. Nak kata uzur sementara pun tidak. Adalah uzur sementara, tapi dia sendiri bukan uzur pada diri dia. Dia hanya risaukan anak dia. Nak kata uzur kekal pula, masalahnya dia menyusu, habislah. Bukannya kekal sampai mati pun menyusu. Jadi disebabkan susah nak kias benda ni, maka Syafi'iyah kata ambil jalan selamat, al-ihtiyat, berhati-hati.
Itu kaedah mazhab Syafi'i. Memang duk berhati-hati manjang. Sampai kadang-kadang orang yang baru kenal fiqh tengok berhati-hatinya mazhab Syafi'i, dia rasa pelik, dia rasa macam apa payah lagu tu. Macam kita cerita dulu masalah kuah rendang kena baju tak sah sembahyang tu. Pasal apa? Pasal berhati-hati punya pasal. Adakah darah itu yang telah berubah dalam kuah gulai, kuah kari, kuah rendang tu berubah sifat zat, adakah dianggap suci ataupun tidak? Jadi nak berhati-hati, senang tak payah. Selamat, selesai masalah. Jadi sama juga dalam masalah ni, dah nak kias uzur sementara pun tak boleh, nak kias uzur kekal pun tak boleh, sebab bukan dia yang uzur, dia hanya risaukan anak kandungan dia atau anak susuan dia. Maka dia senang ambil dua-dua sekali. Selesai masalah. Qada pun kena, fidyah pun kena. Sebab apa? Sebab nak kata uzur kekal tak boleh. Nak kata uzur sementara pun tak boleh. Maka dalam tempoh dia menyusu, maka dia hanya perlu bayar fidyah. Kadang-kadang kena anak sederet setahun seorang. Jenuh nak puasa. Maka dia perlu bayar fidyah. Dan bila dah habis beranak nanti, dia boleh qada balik. Dan itu juga fatwa yang difatwakan oleh Syekh bin Baz ketika beliau menjadi mufti di Saudi. Syekh bin Baz ni kadang-kadang fatwa dia sebagai ketua lajnah daimah dengan fatwa dia sebagai mufti Saudi kadang-kadang ada beza sikit. Sebab tu kita dah sebut dalam seri sebelum ni, fatwa bersifat menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Ada situasi kadang-kadang fatwa ni terpaksa menjadi ringan, longgar. Ada situasi fatwa menjadi ketat. Kalau di Azhar ada rekod, sampai ada rekod apa? Perempuan dibenarkan, lelaki transgender dibenarkan memakai pakaian perempuan. Ada fatwa baitara tu. Sebab wallahu alam adalah pertimbangan ulama-ulama kat sana. Cumanya fatwa bersifat menyelesaikan masalah. Baik. Jadi dalam mazhab Syekh bin Baz, fatwa dia sebagai seorang mufti, dia kata kena buat dua-dua. Qada pun kena, fidyah pun kena. Manakala satu qaul dalam mazhab Hanbali dan dinukilkan, diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i daripada Ibn Abbas, ada seorang perempuan tanya pada Ibn Abbas tentang masalah perempuan ni dia menusu dan merisaukan anak sesuanya, adakah dia perlu qada? Ibn Abbas kata engkau hanya perlu bayar fidyah sahaja. Dah nak kiaskan uzur kekal pun tak boleh, pasal dia bukan uzur, dia risau. Nak kata uzur sementara pun tak boleh. Memang dia bukan uzur, dia sendiri risaukan anak dia. Maka itulah yang difatwakan, dipilih oleh Ibn Taymiyah dan anak muridnya Ibnul Qayyim rahimahumullah. Dari sudut praktikalnya, wallah alam, kita tengok orang luar ni sembahyang malah, puasa malah, bukan nak kata, tapi realitinya. Orang dulu puasa 20 rakaat, penuh masjid. Lah ni buat 20, tak ada lah, sunyi sepi masjid Buat 8 pun, imam baca semuka, komplain habis. Tahun ni, tarawih kat rumah, puas hati, senang. Nak baca banyak mana, bacalah. Jadi, kita salat tarawih, orang dulu sembahyang kuat, ibadah kuat. Orang ni kadang-kadang, ibadah tu agak lemah. Jadi, kalau disuruh bayar dua-dua, fidyah dan qada, akhirnya ada sebagian manusia dia tak buat terus dua-dua, habis. Berlepas tangan. Maka wallah alam masalah ni kita tengok keadaan sama, mungkin dalam keadaan situasi tertentu kita boleh memilih pandangan Ibn Taymiyah, dia hanya perlu fidyah sahaja. Kalau anak seorang satu, setahun seorang, nak qada bertahun tu, kena 4 tahun 4 anak, 4 beranak berderet, nak qada lagu mana agak? 30 hari kali 4, 120 hari. Tak kira hari haid lagi. Jenuh nak qada. Tapi kalau dia ada peluang, tu esok-esok dah tak ada anak apa semua, maka banyakkanlah puasa sunat. Mudah-mudahan Allah menampung kekurangan puasa dia ketika dia masih muda dahulu. Jadi, itu masalah fidyah dan juga qada bagi perempuan yang mengandung. Memang lebih selamat ambil dua-dua. Tapi kalau kita fikir baik, tak munasabah. Kalau 4 tahun dapat anak berderet, 4 tahun 120 hari nak kena qada balik. Hoi.
120 hari itu dah sepertiga tahun. Tak masuk hari haid lagi, jenuh nak puasa. Aisyah radhiyallahu anha pun muda-muda dia qada puasa sampai bulan Syaban tu, dekat Ramadan baru qada. Punya lewat. Apatah lagi orang kita zaman sekarang. Dan sebab tu juga kadang-kadang hadis ni pun kita kena tengok. Adakah di dalam bab fatwa, fiqh atau syariat? Kita sebut dulu bezakan. Syariat ni benda yang ulama sepakat, tak ada khilaf. Fiqh ni perbezaan kefahaman para ulama tentang satu-satu hadis. Manakala fatwa pula adalah pandangan untuk situasi tertentu pada ketika itu. Sebab tu contoh Ibnu Umar ketika mana dia menceraikan, dia talak bini dia waktu bini dia haid, Nabi suruh murhu falyuraji'ha, suruh dia rujuk balik. Maka Ibnu Umar rujuk balik bini dia dan dia kata husiba alayya tatliqah. Aku rasa tu kira satu talak, jatuh satu talak. Tapi bila mana Ibnu Umar dah tua, ada orang tanya kat dia, "Ya wahai Ibnu Umar, aku ceraikan bini aku waktu bini aku haid. Adakah jatuh talak?" Ibnu Umar kata, tak jatuh. Hari tu dia cerai bini, waktu bini haid dia kata aku rasa jatuh talak. Orang tanya dekat Ibnu Umar, dia cerai bini ketika bini sedang haid, dia kata tak jatuh. Itu namanya fatwa. Ada situasi-situasi yang perlu diambil kira. Sama macam masalah ni. Secara umumnya, saya cenderung pandangan, saya peribadinya, saya cenderung pandangan yang lebih berhati-hati. Fidyah punya, qada punya. Tapi dari sudut aplikasi, daripada dua-dua tak buat, lebih baik dia bayar fidyah sahaja. Tua-tua esok-esok mudah-mudahan ada kesempatan untuk membanyakkan puasa sunat. Baik. Kembali pada masalah tadi. Apakah hukum membayar fidyah awal? Kita sebut tadi, hukum masalah bayar fidyah adalah kerana tidak mampu dan keuzuran itu keuzuran yang kekal. Maka adakah boleh dia bayar awal fidyah tersebut? Baik. Dia tu soalan, kita faham. Dalam Islam ni, dia ada masalah waktu hukum berjalan. Waktu hukum berjalan. Bilakah waktu hukum berjalan? Dia macam ni, contoh kita kata, pukul 1:30, air tak ada. Tak ada air. Jadi, dia pun pukul 1 dia buat relax, buat balai-balai. Elok 1:30 nak sembahyang, air tak ada. Maka adakah dia dikira berdosa sebab tak berwuduk untuk solat? Dia tayamum, dia solat. Pasal air tak ada. Orang habaq dah. Beritahu dah. 1:30 air tak ada. Tapi dia tak ada air siap-siap. Elok nak sembahyang, air tak ada. Adakah dia dikira berdosa? Dipanggil dalam istilah fiqh waktu taklif, waktu kewajipan. Maka jawapannya dia tak berdosa. Sebab apa? Bukan orang dah bagi tahu dah air tak ada. Kenapa tak simpan tak siap? Sebab kenapa wajib ada air? Wajib ada air sebab nak wuduk. Bila wajib wuduk? Bila nak semayang. Bila wajib semayang? Bila dah azan. Dah azan tu baru wajib semayang. Maka bila baru wajib semayang, ketika itu baru wajib cari air. Sebelum tu tak wajib. Itu dipanggil waktu taklif. Sama juga dengan masalah bayar fidyah. Bila wajib bayar fidyah? Bila tak mampu. Bila wajib bayar fidyah? Bila tak mampu puasa. Bila tak mampu puasa? Bilakah waktu kita tak mampu puasa? Lah pun tak larat puasa. Lah puasa sunat tak kira. Dikira waktu tak larat kita puasa tu adalah bila dah masuk puasa. Nampak? Ini istilah yang kita kena clear. Sebab ada soalan, tanya semalam masalah ni. Waktu kita tak larat puasa, bila kita puasa? Kalau tak puasa, macam mana boleh kata tak larat puasa? Macam kita duduk, tak larat jalan lah. Jalan pun tak lagi, tak larat jalan lagu mana? Jalan dulu. Dah jalan baru, tak larat jalan. Baru betul. Sama juga dengan tak larat puasa. Bila tak larat puasa? Bila puasa baru tak larat puasa.
Masuk bulan puasa, baru dikira tak larat puasa. Kalau tak puasa lagi, macam mana kata tak larat puasa? Nampak tak? Jelas tak? Clear tak? Sebab kadang-kadang orang dia ketegar sikit, tak mau dengar. Nak bayar awal tak kira. Lo ni orang usaha ramai, kena bayar awal fidyah, bagi dia boleh makan. Kalau tu, kenapa ayah tak bayar sedekah? Senang. Fidyah bayar kemudian. Lagi afdal, 2 kali bayar sedekah. Sekali sedekah sebelum Ramadan, sekali bayar fidyah. Tak mau. Nak bayar fidyah awal juga. Jadi, hanya bila kita dah masuk waktu puasa, barulah dinamakan sebagai, barulah kita tahu, barulah boleh dianggap sebagai tak larat puasa. Bila tak larat puasa, barulah berlaku hukum wajib bayar fidyah. Selagi belum masuk puasa, maka belum berlaku hukum wajib bayar fidyah. Cuma ulama khilaf. Adakah wajib bayar, boleh tak bayar di awal Ramadan, bayar sedah sebulan, ataupun kena bayar setiap hari, ataupun kena bayar selepas Ramadan. Itu khilaf sedikit. Dia sama macam masalah niat. Kalau niat ni, jumhur ulama berpandangan, dan yang utama dalam mazhab Syafi'i, malah boleh kata sepakat mazhab Syafi'i, niat puasa wajib setiap malam. Maka dengan itu, untuk bayar fidyah, dia mesti membayar fidyah harian. Maksudnya, hari pertama tak darat puasa, lepas subuh baru boleh bayar fidyah hari pertama. Tak boleh hari pertama Ramadan nak bayar fidyah siap-siap sampai 30 Ramadan. Tak boleh. Dia hanya bayar untuk hari pertama sahaja. Sama macam niat. Mazhab Hanafi pula, dia dari awal lagi pegang pandangan, kita boleh niat sedah, aku niat sebulan bulan Ramadan daripada awal lagi. Maka start masuk subuh pagi Ramadan, 1 Ramadan, maka dia boleh bayar fidyah untuk sebulan terus. Khilaf di situ sahaja. Tapi tidak ada yang mengatakan boleh bayar fidyah sebelum bulan Ramadan, sebab waktu taklif, waktu wajib untuk puasa belum berlaku. Maka macam mana dia boleh kata tak larat puasa? Bila tak boleh kata tak larat puasa, macam mana boleh berlaku hukum hakam berkaitan tak larat puasa, iaitu membayar fidyah. Jadi mudah-mudahan sebab sikit penjelasan kita dapat jadikan sebagai panduan dan juga pengajaran. Jadi kalau ada lagi pakcik-pakcik, makcik-makcik, ayah-ayah, tok wan, tuk kat rumah tu duk ketegak juga nak bayar fidyah sebelum Ramadan, habaq kat dia bayar fidyah sebelum Ramadan tak dikira sebagai fidyah. Paling kurang lepas masuk bulan Ramadan, 1 Ramadan, baru dikira sebagai fidyah. Ikut pandangan mazhab Hanafi, dan lebih selamat kita bayar lepas Ramadan. Selesai masalah. Lepas Ramadan bayar fidyah. Wallahu a'lam. Jadi cukup setakat itu dulu. Aqulu qali hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Akhir kalam, marilah sama-sama kita melaksanakan ketaatan pemerintah, iaitu duduklah di rumah masing-masing dan jagalah keselamatan diri dan keluarga. Janganlah kita memberontak dalam diri kita. Masa yang singkat ini, gunakanlah sebaiknya untuk membaca Al-Quran, melancarkan Al-Quran, join kelas-kelas Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberi pahala di atas wabak ini seperti pahala yang dikurniakan kepada orang soleh, para syuhada, para siddiqin dan sebagainya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.